Rezeki dari si hitam. Penternakan kerbau secara tradisional. Apa kisah kita pada kali ini? Teruskan bersama dengan saya, Lansiro, di dalam Portland Channel untuk menyaksikan apakah kisah yang menarik pada kali ini. Kerbau adalah haiwan ternakan yang memberi pulangan yang lumayan. Ini adalah Abang Karim serta anaknya Lekir di antara pengusaha ternakan kerbau secara tradisional yang terdapat di Temerloh, Pahang. Beliau yang berpengalaman lebih 30 tahun menjadikan kerbau sebagai haiwan pilihan untuk diternak. Seawal jam 7 pagi, Abang Karim serta anaknya Lekir akan turun ke kawasan kandang untuk melepaskan kerbau-kerbaunya itu untuk meragut rumput dan mencari makan secara semula jadi. Ini adalah di antara rutin harian yang dilakukan oleh Abang Karim serta anaknya Lekir. Menurut Abang Karim, kerbau-kerbaunya ini akan dilepaskan untuk bermain di kawasan sekitar dan juga meragut rumput serta mencari tempat-tempat untuk kerbau ini berkubang. Habitat kerbau secara semula jadi sememangnya suka bermain di dalam kawasan upaya dan berkubang bagi menyejukkan suhu pada badan mereka. Menurut Abang Karim dan juga anaknya Lekir, kerbau-kerbau yang di kandang perlu dilepaskan supaya tidak mengganggu proses pembesaran serta kerbau-kerbau mereka akan kekal sihat dan juga mendengar kata mereka. Satu tips yang diberikan oleh Abang Karim, dia terpaksa menggunakan baju yang sama bagi membuatkan kerbau-kerbau mereka mengenal tuan yang akan datang untuk menghampiri mereka pada setiap hari. Kerbau sangat-sangat peka terhadap bau serta bunyi yang berada di sekitar mereka. Oleh itu, Abang Karim menggunakan kaedah menggunakan pakaian yang sama setiap kali ingin melepaskan kerbau-kerbaunya, begitu juga di saat sebelah petang untuk mengiring kawanan kerbau-kerbaunya pulang ke kawasan kandang. Jika kita dapat lihat, kerbau-kerbau yang terdapat di dalam kawanan ini ada yang tua, muda, yang kecil dan juga yang remaja. Kerbau-kerbau ini kebiasaannya akan mengikut seekor sahaja ketua untuk ke mana sahaja hala tuju mereka. Begitu juga di saat mereka pergi meragut di kawasan tanah lapang dan juga kawasan berpaya. Ini merupakan salah satu kawasan tempat kawanan kerbau mencari makan. Jika di negeri Pahang, khususnya di Temerloh, kerbau menjadi pilihan utama berbanding lembu untuk dijadikan juadah, untuk dijadikan gulai, rendang ataupun apa sahaja masakan yang melibatkan daging. Jadi, harga bagi seekor kerbau bergantung kepada usia serta berat badan kerbau itu tersebut. Kerbau-kerbau yang sihat kebiasaannya akan mula dijual pada usia 2,5 tahun ke 3 ataupun 4 tahun bergantung pada permintaan yang diminta oleh pelanggan. Kerbau-kerbau Abang Karim juga kebiasaannya akan diberikan ubat dan juga vitamin bagi memastikan kerbau-kerbau mereka terus sihat dan membesar dengan baik. Ini adalah Lekir, anak kepada Abang Karim yang sentiasa bersama dengan Abang Karim bagi menguruskan kerbau-kerbau mereka. Pada sebelah petang pula, Abang Karim dan anaknya Lekir akan mula mengiring kerbau mereka pulang semula ke kawasan kandang. Ia perlu dilakukan pada setiap hari bagi mengelakkan daripada dicuri ataupun bermain dengan kawanan kerbau yang lain dan pergi jauh dari kawasan yang seharusnya mereka bermain. Jika dapat kita lihat, ini adalah rutin biasa yang akan dilakukan oleh Abang Karim dan juga anaknya Lekir. Membiarkan kawanan kerbau mereka masuk sendiri
ke kawasan kandang yang telah terbuka pintu kandang tersebut. Ianya bukanlah satu kerja yang mudah untuk dilakukan sekiranya kita tidak mempunyai minat dan juga kesungguhan bagi menternak kerbau. Namun, bagi Abang Karim, Allah bisa tegal biasa. Minatnya terhadap kerbau telah membuatkan beliau meminati, memilih dan menjadikan kerbau sebagai salah satu perniagaan yang diwarisi dari orang tuanya. Setelah kerbau-kerbau tersebut masuk ke kawasan kandang, Abang Karim dan anaknya Lekir akan menutup pintu kandang tersebut bagi mengelakkan kerbau-kerbau mereka keluar pada sebelah malam. Setelah kerbau-kerbau tadi masuk ke kawasan kandang, kerbau-kerbau tersebut akan terus ke kawasan yang kebiasaannya Abang Karim akan memberi makanan tambahan seperti rumput napier, dedak dan juga minuman istimewa yang dapat anda lihat ini, iaitu campuran air garam, kicap dan juga sedikit gula merah. Ianya diberikan kepada kerbau-kerbaunya pada setiap hari. Dan apakah tujuannya? Tujuan utama memberikan kerbau-kerbau mereka air garam campuran kicap dan juga gula merah tadi untuk membuatkan kerbau-kerbau tersebut jinak dan juga kenal pada tuan mereka. Di samping itu, air garam memberikan sodium yang secukupnya bagi tubuh seekor kerbau untuk menampung kandungan nutrisi yang perlu ada pada badan-badan kerbau tersebut. Menurut Lekir, air garam yang diberikan kepada kerbau-kerbaunya ini akan membuatkan kerbau-kerbau mereka mendengar kata dan mudah untuk dijaga. Rutin ini dilakukan pada sebelah petang setiap hari bagi memastikan kerbau-kerbau mereka mudah untuk pulang ke kawasan kandang. Abang Karim memiliki lebih kurang 20 ke 30 ekor kerbau yang bermacam saiz dan juga ada yang telah sedia untuk dijual. Kerbau-kerbau yang telah mencapai saiz matang yang sedia untuk dijual akan diasingkan oleh Abang Karim di dalam satu kandang yang lain. Jadi sekiranya anda berminat untuk membeli kerbau untuk dijadikan haiwan korban, ternakan atau mengadakan majlis ataupun kenduri kedara, saya akan sertakan nombor telefon anak beliau Lekir di description video ini nanti. Ini adalah rutin harian yang dilakukan oleh penternak-penternak kerbau yang terdapat di sekitar kawasan kampung saya, iaitu di Termelung. Ini adalah harta yang tidak ternilai, harta yang harus kita jaga, harta yang harus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Penternakan kerbau secara tradisional tidak lagi menjadi pilihan bagi sesetengah tempat di negeri-negeri yang lain. Namun, di Temerloh, penternakan kerbau secara tradisional masih dilakukan oleh beberapa orang peternak kerbau. Daging kerbau biasaannya akan dijual dengan harga RM30 hingga ke RM40 bergantung kepada harga pasaran. Manakala bagi harga seekor kerbau jantan pula sekitar RM4,000 ke RM10,000 bergantung kepada saiz dan usia kerbau itu sendiri. Ini adalah paparan kisah kita pada kali ini. Peternakan serta usaha menjadikan kerbau salah satu punca pendapatan yang lumayan. Ramai yang tidak tahu kerbau memberikan pulangan hasil yang lumayan sekiranya ia dijaga dengan elok dan diberikan makan yang cukup dan juga dipelihara dengan cara yang sistematik. Abang Karim yang berpengalaman lebih 30 tahun memang mahir mengendalikan kerbau dan selok-belok mengenai kerbau. Haiwan ternakan yang memberikan pulangan yang lumayan.
Lihat saja wajah kegembiraan Abang Karim serta anaknya walaupun penat menguruskan serta mengusahakan penternakan kerbau secara tradisional. Semoga video kali ini memberikan kita sedikit sebanyak maklumat dan juga info yang menarik. Itulah dia kisah kita pada kali ini tentang penternakan kerbau secara tradisional. Diharap footage dan juga video yang kami sajikan kepada anda akan memberikan manfaat dan juga cerita yang menarik untuk dikongsikan bersama. Sampai kita jumpa lagi di episod-episod yang menarik yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Pok Lan Channel. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.